Orang perempuan kerja sampai pencen, duit tak boleh simpan. Kenapa? Kena tolong suami bayar MyV. Udah, MyV pun dia bayar, rumah pun dia bayar, anak-anak masuk asrama pun dia bayar. Akhirnya dia fikir, ya Allah, tak sempat beli tudung bawal. Ya, kadang-kadang lah tak sempat, tenggiri, jenahak, semua tak sempat. Jadi macam mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah pertemukan kita dalam majlis yang di dalam hadis menyebut begitu sahih, barang siapa yang sibuk mencari jalan-jalan ke taman syurga Allah atau majlis ilmu, maka Allah akan memperluas dan melapangkan jalannya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Baik. Meneruskan pengajian kita di dalam ayat-ayat pilihan berhubung dengan la tahzan. Jangan sedih, jangan sesekali gusar, jangan sesekali duka cita, kerana Allah sentiasa bersama kita. Yang jadi masalah adalah kita tu hanya cari Allah bila kita rasa perlukan Allah. Masa rasa tak perlukan Allah, kita biar begitu aja. Jadi ingat bahawa sesungguhnya jangan sesekali memutuskan hubungan dengan Allah dalam seluruh juzuk kehidupan kita. Tentang nak cari rezeki, hubungan dengan Allah, ibadah, hubungan dengan Allah, perniagaan, hubungan dengan Allah, kerja di pejabat, hubungan dengan Allah, muamalah sesama manusia ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Jangan sesekali putuskan hubungan kita, melainkan seluruh kehidupan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh salat kita, ibadah kita, hidup kita dan mati kita memang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sambung pada pertemuan ini. Ada lagi dua ayat sebelum kita masuk dalam bab baru. Ayat pertama pada hari ini adalah surah Yusuf pada ayat yang ke-90. Surah Yusuf pada ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa taala menyebut innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yakni perenggan sebahagian daripada ayat itu menyebut sebenarnya sesiapa yang bertakwa dan bersabar. Tajuk kita. Ya, daripada yang kita jumpa, alhamdulillah minggu lepas pun jumpa sebab kelas ganti tu kan. Innahu, sesungguhnya, may yattaqi wa yasbir,
orang yang bertakwa, orang yang bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, maka sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa maksudnya? Takwa itu adalah kebaikan. Apa maksudnya lagi? Sabar itu adalah kebaikan. Maka Allah menjanjikan barang siapa yang menambah ketakwaan kepada Allah, yakni dengan memperbaiki dirinya. Takwa itu apa maksudnya? Paling mudah, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Itu. Jadi berdasarkan surah Yusuf ayat 90 ini, maka Allah mengingatkan kita dua, seharusnya berjalan seiring, belajar untuk menambah takwa. Ya, ketakwaan. Kalau kita selalu dengar ayat Al-Quran, Allah menyebut apa ya? Innallaha wa ayat yang tentang waktu dibaca ketika khutbah itu. Orang-orang yang syarat bagi dia orang yang beriman. Beriman belum tentu bertakwa. Tapi kalau dah bertakwa, dah tentu beriman. Ada orang mengaku beriman, solatnya belum. Ada orang mengaku beriman, solatnya baru 2 je, 3 tak buat. Ada orang mengaku beriman, tapi auratnya belum sempurna ditutup. Ada orang mengaku beriman, oh, ya Allah, benda haram ni memang jadi mainan dia. Itu bukan. Ya, sebab tu bila Allah sebut dalam Quran tentang orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, tu kan, wahai orang beriman hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Takwa dah tentu beriman, tapi beriman belum tentu bertakwa. Jadi Allah menyebut siapa-siapa yang yattaqi wa yasbir, dia bertakwa dan dia bersabar. Dia dekatkan diri kepada Allah dengan amalan fardunya, dia jadikan sempurna. Kemudian selepas amalan fardunya sempurna, dia tambah dengan amalan sunatnya. Selepas dia buat amalan sunatnya, dia memanfaatkan kehidupannya untuk bagi manfaat kepada orang lain. Dia meminimalkan dosanya, mengelak terus dosa besar, berusaha meninggalkan dosa kecil. Dia menyempurnakan kehidupannya. Maka bukan itu aja, dan dia bersabar. Ini sangat penting. Puan-puan, tuan-tuan juga di luar, daripada kita duduk seorang tak pening kepala, tiba-tiba menikah, sakit jiwa. Betul? Kan? Elok je masa duduk bujang tu kan, pergi sana, pergi sini, tak ada masalah. Duduk rumah bujang, share 20 orang, okey. Share 20 orang. Bayar seorang 100, rumah banglo kena bayar sewa 2,000. Seorang 100 je. Tapi okey, tak ada masalah apa-apa. Udah gatal pula nak menikah. Nikah dapat laki, ya Allah, kurang sikit pada Firaun. Tu contoh. Sakit kepala tak? Sakit, tapi Allah kata sabar. Kenapa sabar? Sebab sabar itu pahala yang Allah sebut itu, Allah tidak akan menghilangkan pahala bagi orang yang buat baik ni. Itulah sabar tu kebaikan. Kami orang lelaki, masa bujang elok aja, walaupun rumah bersepah, walaupun asyik makan mi Maggi aja, elok aja. Udah menikah, migraine. Udah menikah, migraine. Dapat bini ni ahli ceramah, syarahan daripada pagi sampai ke maghrib, sampai ke isyak itu. Contoh, kita pasangan suami isteri masa menikah, ya Allah seronoknya, kelangkawilah, itulah ini, dapat anak, ya Allah sakit jiwa kita. Cakap tak mau dengar, begitu dan begini. Allah kata sabar. Elok dah kita pasangan suami isteri dengan anak-anak dah elok, adik-beradik pula buat perangai, pinjam duit, bayarnya tidak. Itu kan? Udah adik-beradik elok, jiran kanan, jiran kiri pula penyamun tarbus. Ya Allah, semuanya kehidupan kita datang tu Allah bagi ujian dan Allah suruh kita sabar. Dengan kesabaran itu,
fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Kadang-kadang kita berjalan ke mana-mana, kita bawa kereta, tengok orang nunggu bas, gendong anak 2-3 orang, kan ya. Kita rasa, ya Allah, susahnya dia. Kalau kita duk ngaku susah, rupanya ada orang lain lagi susah. Susah betul. Maka keadaan-keadaan ini sepatutnya kita bina ketakwaan dengan menambah baik amal kita. Nambah baik asasnya apa? Kena ada ilmu. Inilah sebab ni mengaji ni. Dengan ada ilmu, maka jangan tangguh. Ini kita belajar, dapat tahu tapi tangguh, tak beramal lagi. Akhirnya belajar lupa, belajar lupa. Maka sepatutnya dapat ilmu, terus beramal dengan ilmu tu, dan ilmu tu akan lekat dalam tubuh badan kita. Maka itu ittaqullah. Seorang sahabat, saya lupa siapa namanya, sahabat Nabi SAW, dia bagi tahu kepada kita tentang orang yang bertakwa itu. Orang takwa, sifat dia yang mula-mula sekali, orang yang bertakwa, sifat dia adalah ingat, bukan lupa. Ingat. Dengan Allah Ta'ala dia ingat sentiasa. Sama ada dia susah atau senang, ingat, bukan lupa. Okay. Abdullah ibn Mas'ud, tu baru teringat. Abdullah ibn Mas'ud, dia bagi tahu bahawa sesungguhnya takwa itu adalah apabila kamu ingat kepada Allah, bukan kamu lupa kepada Allah. Dalam setiap jasad kehidupan, juzuk hidup kita ni, memang kena ingat. Yang kedua, taat bukan engkar. Taat. Jadi kita letak diri kita duduk kat mana? Kita duduk dalam qalu sami'na wa ata'na. Taat, bukan engkar. Siapa engkar? Qalu sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami engkar. Nah, itu bahaya tu, kan? Jadi kita letak kat situ. Sebab tu kata Abdullah bin Mas'ud, takwa itu ingat bukan lupa, takwa itu taat bukan engkar, dan yang last sekali, takwa itu syukur bukan kufur. Syukur dengan apa? Tubuh badan yang sihat yang Allah bagi, masa yang Allah bagi. Syukur macam mana? Guna untuk buat baik masa tu. Ni sekarang ni alhamdulillah. Kan ya, kalau ikut saya hari ni pun macam saya tak sempat lah, rasa macam tu, tak sempat. Kenapa? Sebab malam ni ada program di Greek, Perak. Lepas ni kena patah balik, terus pergi Greek pula. Lepas tu disambung. Kalau ikut letih lah, memang letih. Tapi ya Allah, letih kita tu bukan sia-sia. Sebab tu saya selalu ingatkan kita semua, jangan sampai banyak sangat masa lapang kita. Lapang, tidur golek, berjalan, itu aja. Tak. Ya, jangan, biarlah kita sibuk kejap pergi masjid, kejap pergi tengok orang sakit, kejap pergi kerja, kejap pergi masjid. Dia berkata dia pusing. Ada je urusan kita. Ya, jangan sampai, Ustaz, saya alhamdulillah Ustaz, tenang, bahagia, lapang, tak ada susah macam orang lain. Jagalah tu. Jadi takutlah lapang kita tu kosong, lapang kita tu lupa je. Sangat bahaya. Jadi apa kita buat? 2 kalimah. Ayat ni dulu. 2 kalimah. Pertama takwa. Ya. Yang kedua sabar dan sabar. Dengan kalimah yang mudah diucap, kadang-kadang sukar untuk dilakukan, tapi ketahuilah bahawa Allah menyebut sesungguhnya orang yang bersabar dan bertakwa itu tidak akan hilang pahala daripadanya. Udah. Apa lagi yang kita nak cari? Pahala lah. Pahala. Kebaikan yang disandarkan oleh Allah kepada kita, insya-Allah. Baik, itu surah Yusuf pada ayat 90. Ayat yang kedua, surah Ali Imran pada ayat terakhir, ayat 200. Ya, surah Ali Imran. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Sabar dalam apa?
kalau ikut penerangan di dalam hadis, sabar yang pertama, sabar dalam mentaati perintah Tuhanmu. Sabar yang kedua, sabar meninggalkan larangan daripada Tuhanmu. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam berhadapan dengan ujian dan musibah yang diberi oleh Tuhanmu. Gitu. Maka, wahai orang beriman, awak belum sempurna iman, melainkan awak bersabar. Ada kesukaran, begitu beginilah. Dan kemudian bukan isbiru saja, bukan sabar saja. Wasabiru, pertahankan kesabaran. Sampai bila ustaz nak tahan ni? Sampai awak mati. Ish, lambat lagi ustaz, mana tahu esok. Contoh kan. Kadang ni kita sewaktu saya selalu bergurau dalam kuliah, kan kita orang Melayu selalu mimpi. Orang Melayu mimpi gigi atas patah, orang jauh mati. Gigi bawah patah, orang dekat mati. Dia mana ada mimpi dia mati? Semua orang yang mati. Tu kena betulkan tu. Okey, baik. Wahai orang beriman, mula-mula sekali kalimah dia wahai orang beriman, maksudnya orang beriman, isbiru, bersabarlah kamu. Takat mana bersabar itu? Wasabiru, dan pertahankan kesabaranmu. Dan kemudian warabitu, dan bersedialah. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang mencapai kemenangan dan kejayaan. Dah manusia kalau dia nak berjaya. Imam Syafi'i jelas di dalam kalimah dia menyatakan bahawa barang siapa yang tidak sanggup menahan peritnya belajar ilmu, maka nanti beratlah dia menerima kebodohan dalam hidupnya. Ni kita ngaji ni berpuluh tahun ngaji, tak faham-faham juga. Ya, tulis. Tengok-tengok buku hilang. Tulis lagi, tengok buku hilang. Kan? Itu kaedah tu pun tak pandai-pandai juga. Dengar ceramah ni kalau kira ustaz, maulah 1000 orang ngajar ustaz ngajar kan. Ya sungguh. Tapi tak itu. Sebab tu ada orang tanya, ustaz, saya dah lama ngaji ustaz, tapi rasa macam tak faham aja. Ustaz tolong bagi semangat sikit. Saya kata mudah je. Bila akak datang ke majlis ilmu, maka akak faham lah tu. Habis dengar ceramah tak faham, memang akak faham lah tu. Faham kenapa? Memilih untuk melakukan kebaikan. Udah. Cukup. Kerana manusia, dia ada bab-bab tertentu. Ada manusia 3 tahun ngapal Quran. Cukup. 1 tahun 10 juzuk. Ada manusia hidup 96 tahun tak ngapal-ngapal Quran. Contoh begitu, kan? Tapi yang tak hafal Quran ni kadang-kadang dia jaga mak lebih baik daripada orang hafal Quran. Jadi kebaikan itu haruslah dilihat secara global, keseluruhan. Ada perempuan, dia kurang datang mengaji, tapi dengan suaminya, ya Allah, lembutnya, belum diminta udah bagi kopi. Minta cokodok, dia buat kek lagi. Tu kan. Contoh, ada kebaikan. Ada orang perempuan, dia dengan anak-anak nampak kasar sikit, tapi dia tolong untuk cari pendapatan, bantu suami dia itu cukup kuat. Dan apabila dikaji sepanjang pernikahan, rupanya duitnya keluar 70%, suami 30% saja. Ada. Sebab tu kita belajarlah. Belajar apa? Menggunakan ruang dan peluang mana yang kita boleh buat bagi jadi manfaat. Tetapi kena sabar ke tidak? Sabar. Orang perempuan kerja sampai pencen, duit tak boleh simpan. Kenapa? Kena tolong suami bayar MyV. Udah, MyV pun dia bayar, rumah pun dia bayar, anak-anak masuk asrama pun dia bayar. Akhirnya dia fikir, ya Allah, tak sempat beli tudung bawal. Ya, kadang-kadang lah tak sempat, tenggiri, jenahak, semua tak sempat. Jadi macam mana? Tak, sabar je. Kita, ada orang tanya saya 2-3 malam lepas kat mana ya, dekat rumah kaki tangan tentera.
baru 2-3 malam lepas. Dia kata sambil-sambil duduk sembang-sembang tu lah, Ustaz, dalam bab rezeki ni Ustaz tu, kerja dah dekat nak pencen tentera dah, duit tak boleh simpan juga. Saya kata duit bukan untuk disimpan, reta bukan untuk disimpan. Allah bagi supaya kita guna, dengan harta tu kita buat baik, dengan duit tu kita buat baik untuk cari pahala. Bukan simpan kira mati tengah ngira, apa pun tak dapat. Ya sungguh. Jadi puan-puan, jangan rasa stres bila mana awak terpaksa bantu keluarga. Jangan. Sebab yang awak bantu tu keluarga awak, yang awak bantu tu suami awak. Masa nak menikah, mana ada orang paksa awak pilih dia? Terima je lah, sabar je lah. Kan? Kalau simpan, mana datang pahala? Tak banyak pahalanya. Maka sebab itu, kalau kita belajar dalam Quran, Allah cerita dalam surah Al-Munafiqun tentang manusia ini pada ayat yang ke-10, ada orang yang minta balik ke dunia. Ya, Allah minta apa? Orang minta balik ke dunia. Ya Allah, ya Tuhan, alangkah baiknya kalau nyawa aku dipanjangkan sedikit lagi. Allah tanya dia nak buat apa? Wa tasaddaq. Dia kata aku nak balik, lepas tu aku nak sedekah. Allah kata tak ada. Esok bagi balik pun al-bakhilun wal kedukutun juga, kedakut macam tu juga. Tu kan, memang begitu manusianya. Maka sabar je. Kami yang ketua keluarga ni, kenapa orang lelaki tak masuk dalam ya? Malu ya? Atau tak boleh kena aircon? Patut masuk dalam ni, duduk dekat-dekat macam ni. Okey, baik. Sabar ni sabar. Kami orang lelaki, masa duduk bujang macam tu juga. Dapat bini, dia bagi ujian ni tak tahu nak cakap. Tak dengar cakap, kita sepatah, dia tambah 9, cukup 10. Tu kan. Suruh buat asam pedas, terlebih asam, terlebih pedas. Macam-macam lah. Tapi ujian cukup, tenang aja. Maka kalau kami sabar, dapat pahala tak? Dapat. Hidup manusia tak ada free of charge, tak ada FOC, tak ada. Free of charge tak ada. Semuanya pahala, semuanya kebaikan. Maka kita kena rebut kebaikan itu selagi kita ada hayat di kandung badan. Tu ingat tak Ahmad Jais kata apa? Selagi hayat di kandung badan. Itu disebut tu. Jangan sekali engkau lupakan perintah Rasul dan perintah Tuhan. Dia minta gitu. Jelas. Ini dengar amat bunyi je. Apa yang dia bagi tahu gitu kita amalkan. So apa kita buat? Sabar. Ujian kita tak besar mana. Kan selalu saya ulang. Kita mengaji ni diulang supaya faham. Kalaulah kita komplain anak kita tak dengar cakap, anak Nabi Adam jadi pembunuh, bunuh adik sendiri. Tapi tak payah komplain lah kalau anak kita tak apa dengar cakap, sebab kita dulu pun boleh tahan juga tak dengar. Kan? Kalaulah kita komplain pasangan hidup kita, contohlah pasangan hidup kita perangai tak elok. Nabi Nuh dengan Nabi Lut, isterinya masuk neraka. Kalaulah orang perempuan komplain kerana suami dia tak elok, tu Asiah masuk syurga, Fir'aun masuk neraka. Jadi kita tak payah risau pasal orang lain. Yang perlu risau adalah diri kita sendiri. Kita buat ke tidak? Yang tu yang sangat penting. Dan Allah kata bukan isbiru saja sabar, tapi pertahankan kesabaran. Saya selalu bagi perumpamaan yang dulu saya pernah sebut juga. Bila saya pergi sembahyang Jumaat, parking kereta, parking selipar. Parking selipar. Selipar pula tu pakai Dr. Kadin. RM300 sepasang selipar. Turun, alhamdulillah kereta ada, tapi selipar yang mahal tu hilang. Sebelah dia tinggal selipar yang RM2.8. Tu yang kita punya tu hilang. Maka isbiru, sabar. Tak apa, sabar. Kami orang lelaki, kalau tak hilang kami tak beli. Macam orang perempuan kasut je banyak, almari tak cukup. Macam kami orang lelaki, satu tu je lah. Kalau putus, terhegeh-hegeh masa tu nak pergi beli. Jadi kalau hilang satu tu, tak apalah. Kalau tak hilang, tak boleh beli. Bila dah hilang, bolehlah beli baru. Contohnya. Jadi sabar ke tidak? Sabar. Balik rumah,
Sampai rumah bagi salam, bini buka pintu. Ha, bang. Ha, ni ujian kedua. Kenapa pergi kaki orang, balik kaki ayam? Ha, kita dah mulalah tak sabar. Ha, memang orang masjid memang pencuri. Ha, udah tak tahan dah. Kan, pergi shopping komplek tak hilang, pergi masjid hilang. Orang masjid memang pencuri. Ha, kita nampak tak? Jadi sebab tu pertahankan, sabar, pertahankan kesabaran dan juga warabitu, bersedia. Sentiasa ready. Bila adanya nikmat datang, alhamdulillah. Bila datang ujiannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sentiasa bersedia, jangan berkeluh kesah. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Rupanya orang sabar itu dia sedang membina ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita, kalau tak ada sifat sabar, maka tak adalah tempat kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersabar dan mempertahankan kesabaran disebut sebagai orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa la'allakum tuflihun, mereka mencapai kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kan ya? Jadi alhamdulillah, tahniahlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang boleh duduk lama sehingga kebas-kebas kaki, kadang berat-berat kelopak mata, kan ya, begitu kadang-kadang ya, kan, maka kesibukan kita bangun pagi siapkan untuk keluarga, ada kuliah hari ni, dah beruk kadang tak sempat mandi, beruk pakai bedak begitu je lari datang. Iya, sungguh saya tahu tu sebab ada jemaah bagi tahu. Ustaz kami orang perempuan tak sempat-sempat sebab anak-anak dan suami tak suka makan apa yang dibeli di kedai. Dia tak suka. Ada yang itu. Tiap-tiap hari dia nak cekodok tangan isterinya, kopi o tangan isterinya. Dia tak nak. Ada isteri okey. Dia tanya, "Bang, hari ni nak makan apa? Besok nak makan apa?" "Nasi lemak sotong." Okey, dia turun je bawah blok dia. Itu je boleh. Kan, tapi setengah suami dia tak nak, anak-anak pun tak nak makan mak masak lah. Tapi ketahuilah bahawa itu pahala yang sangat besar. Awak seorang masak, makan 7 orang, 7 pahala. 7 sendawa, awak dapat 7 kali pahala. Ha, tu. Kalau sabar lah, tapi kalau tak sabar dia tak jadi. Okey, baik. Dua hal itu, ada siapa-siapa nak tanya dalam 2 ayat ni? Okey, nampak macam faham? Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik, kita teruskan ya, kita teruskan. Dalam bab sabar ini disebut ada beberapa hal. Pertama, dikategorikan sabar yang wajib hukumnya. Ada sabar hukumnya wajib. Yang kedua, ada sabar hukumnya mandub, iaitu sunat. Yang ketiga, ada sabar hukumnya haram. Yang keempat, ada sabar hukumnya makruh. Dan yang kelima, ada sabar hukumnya mubah, yakni harus. Ada 5. Ya. Wajib 1, mandub 1, iaitu sunat. Kalau tak nak tulis mandub, tulis je sunat. Wajib, sunat. Yang ketiga, haram, bersabar. Jangan sabar dalam bab ni. Okey. Yang keempat, makruh. Makruh ni Nabi tak suka. Dan yang kelima, harus, atau dalam bahasa sebutan lain adalah mubah. Ya, harus. Jadi kita nak tengok dalam bab sabar dalam hidup kita ni, kat mana kita duduk dan keperluannya di mana. Baik. Pertama, sabar yang wajib itu, sabar yang termasuk dalam kategori wajib itu, ada 3 jenis sabar, ya, atas segala yang dilarang. Sabar melaksanakan kewajiban dan sabar menghadapi musibah. So ada 3 yang wajib. Apa yang wajib? Pertama sekali, 3 jenis. Pertama, sabar dengan atas segala yang dilarang. Awak tak boleh minum arak, maka sabar je lah, jangan minum arak. Besok bila nak minum arak, masuk syurga. Arak dalam syurga besok tak pakai botol, terjun dalam sungai je, ada sungai arak. Tu kan ya. Maksudnya tinggalkan apa, sabar nak buat benda ni, tak boleh, haram. Awak meniaga contohnya, ya,
hukum meniaga dibenarkan, tapi hukum menzalimi orang dengan riba haram. Jangan buat dulu riba. Bila nak buat, tak payah buat. Tangguh sampai bila? Sampai awak mati. Udah. Nak mengatakan orang haram, nak fitnah orang haram, jangan buat. Maksudnya itu. Tanggungjawab pertama, sabar yang wajib itu ada 3, iaitu sabar dalam keadaan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu sabar wajib. Sabar yang kedua, yakni masih lagi dalam kategori sabar wajib, adalah sabar dalam keadaan melaksanakan kewajiban. Kalau Allah suruh solat 5 waktu, solatlah 5 waktu. Itu kewajiban. Bagi orang perempuan, Allah suruh tutup aurat, tutup je aurat. Itu sabar. Sabar. Panah ustaz, beli aircon. Ada duit, kan sekarang ni orang berjalan tu dia bawa kipas kecil tu merata-rata dia bubuh mukanya tu. Tu pun ada juga. Maka sabar sekejap. Okey, sabar ni Allah suruh. Allah suruh kita keluar zakat. Tambah-tambah orang perempuan ni emas banyak. Emas banyak. Jalan ni sampai menunduk-nunduk. Rupanya 1 kilo pakai. Emas 1 kilo. Terkejut. Saya sebenarnya saya bergurau, tapi kenyataan ada orang suruh kira. Dia kata, ustaz boleh tak tolong kirakan mas saya yang pakai ni. Mas pakai ni atas daripada 800 gram. Maka dia kena keluar zakat. Okay? Kalau yang biasa 85 gram. Jadi makcik tu bagi dekat saya. Dia kata, bukan bagi kat saya lah, tapi suruh kira. So kita pun, saya kata pergilah timbang dulu. Timbang di kedai emas baru betul. Maka dia pun timbang. 1 kilo 200 gram. Saya bergurau dengan makcik. Patutlah saya nampak makcik berjalan menunduk aja. Berat rupanya. Dosa tak? Tak lah, tak dosa. Sebab awak pakai tu dalam tudung. Yang jatuh haram tu, pakai tudung elok tapi pakai kat luar goyang-goyang macam ni nak nunjuk dengan orang. Tu haram. Itu je. Pakailah banyak mana pun. Tu awak yang punya. Tak ada masalah. Keluar zakat kan. Itu dia kena keluar zakat 2.5%. Kalau hari ni, sekarang ni, harga di kita sekarang kalau ikut harga emas semasa, siapa yang ada duit simpanan 24,000. Ya, 24,000. Nampak wajah-wajah ni ada 240,000, bukan 24. Siapa ada simpanan 24,000 dan ke atas, maka wajib bagi dia keluar zakat. Kalau cukup ni, cukup dia punya haul dan nisab dia tu, maka dia kalau disimpan 24,000 tu kekal saja. Harta dia ada 25,000 tak pernah turun. Ada 57,000 dia guna, paling rendah 25-24,000. Dia masih lagi wajib bayar zakat daripada 24,000 tu. Tapi kalau tiba-tiba duit simpanan dia ada 50,000. Bulan 1 ada 50,000. Bulan 3 nikahkan anak. Anak tak ada duit, mak ada duit. Mak pun belanja 30,000. Baki tinggal 20,000. Jadi tahun tu dia tak payah keluar zakat lah. Sebab baki dia rendah daripada had kelayakan. Tu Islam. Senang sangat ya. Harga emas semasa. InsyaAllah. Tambah-tambah pula sekarang orang perempuan rajin beli emas tu. Apa nama tu? Gold bar tu. Kaya betul. Kaya. Tapi bagus sebenarnya. Siapa ada duit beli gold bar tu bagus. Sebab gold bar tu dia bukan 916, dia 999. Memang sangat bagus. Emas ni kalau kita beli dan simpan dia tak rugi sebab dia tak jatuh. Ringgit dia jatuh. Simpan duit ni, pergi Algeria, pergi Tanzania, pergi Afrika Selatan, belikan duit tebal macam ni. Duit begini punya tebal, ikan sekilo. Nak beli kambing, duit 1 tong begini, beli kambing. Kita beli kambing 1,200 gini ya kan. Ni banyak macam tu. Duit dah tak ada. Tapi siapa ada duit beli emas. Beli emas elok. Tapi beli kena faham harga, kena faham kedudukan. Maksudnya jangan buat riba dan sebagainya. Okey, hari ni kita tak cerita pasal emas.
Tapi nak cerita pasal ni. Pertama, sabar di dalam meninggalkan apa yang Allah larang. Ini wajib. Kedua, sabar di dalam mentaati perintah Allah. Ini wajib. Tak boleh langgar. Dan ketiga, sabar di dalam berhadapan dengan musibah. Sabar. Musibah ni dia jadi macam-macam. Ada kita apa bahasa mudah lah, daripada kita bujang tak ada masalah, tiba-tiba menikah seorang kecil manis, seorang darah tinggi. Bukan sakit sebab sakit, tapi sakit sebab perangai pasangan. Daripada kita bujang tak ada anak, tak ada sakit kepala, dapat anak, ya Allah, botak kepala bapaknya. Iya, sungguh. Daripada kita duduk seorang-seorang kan, tiba-tiba ramai dalam rumah, dia jadi macam-macam masalah. Kenapa? Ini ujian daripada Allah. Elok-elok kerja, gaji pun cantik, tiba-tiba syarikat tutup. Bukan kena berhenti kerja tak, syarikat tutup. Habis nak buat macam mana? Gitu je lah rupanya. Maka sabar tak? Kena sabar. Sabar je lah, insya-Allah. Ustaz, saya ni Ustaz, kalau boleh nak duduk dekat kondominium. Kondominium tu ada swimming pool Ustaz, ada gymnasium, ada ada apa gelanggang untuk main apa tenis dan sebagainya. Awak sekarang duduk kat mana? Saya duduk di flat, alhamdulillah. Cukup lah tu. Tu kira kondominium lah tu. Tu kan apa lagi nak? Sebab apa? Sebab ramai orang yang menyewa sampai mati. Awak masih lagi boleh beli rumah flat 25,000, 35,000, boleh lagi, alhamdulillah. Ya. Jadi kita kena fikirlah, kena fikir. Ya, cuma saya cuma nak peringat. Kadang-kadang kerajaan bagi kita sewa rumah bandaraya, rumah PKNS, rumah pusat zakat dan sebagainya, dikala kita memang layak untuk duduk di situ. Tapi tolonglah siapa-siapa yang keluar daripada B40 atau keluar daripada asnaf, tolonglah lapor kembali kepada pihak pusat zakat, pihak bandaraya, pihak PKNS, bagi tahu kata saya dah tak layak duduk sini sebab saya pendapatan saya dah 12,000 satu bulan contohnya. Jadi saya dah ada rumah lain. Ini jadi masalah kita tu. Duduk di situ 5 tahun elok dah. Alhamdulillah Allah bagi kekayaan tiba-tiba je. Dan dia masih mengekalkan duduk di situ lagi. Dengan cara apa? Dengan cara dia suruh orang lain duduk, mengaku adik-beradik, tapi sewa dengan dia. Dia beli rumah, banglo di tempat lain. Ada yang duduk biar, dia buat homestay lagi. Kadang-kadang dia datang parking BMW dan sebagainya. Bukan hak kita dah pada waktu tu. Cukup-cukuplah sikit-sikit. Siapa-siapa, saya pesan, kadang-kadang saya balik kampung, jumpa mak, jumpa adik-beradik, jumpa sepupu sepapat ni kan, pesan. Awak jangan guna kesempatan. Bila awak dah ada pendapatan, kena lapor diri balik, bagi tahu okay, saya tak orang pantang orang bawa kain batik bagi, terima aja. Pantang orang bawa beras sekampit, 2 kampit, kena bagi tahu, minta maaf saya bukan lagi macam tahun lepas. Elok bagi kepada orang yang lebih berhak. Okey. Jadi saya peminat teh tarik dan roti canai mamak. Memang tengok kulit pun lebih kurang. Lebih kurang macam tu. Baik. Jadi saya dengan mamak ni sangat akrab. Dan kadang dia panggil kita pergi baca doa lah, buat apa, lebih kurang macam tu. Dan bila kita pergi ni, kita satu hari ada seorang kawan ni, dia nak balik India. Lepas tu tiba-tiba bini dia baru bersalin. Kemudian dia tanya, Ustaz tolong bagi nama, dia nak balik India. Bagi nama, saya pun bagi nama Saiful Islam. Rupanya dia pun berangan nama yang lebih kurang macam tu. Dan anak dia alhamdulillah dia bubuh nama Saiful Islam. Masa dia nak balik tu, kita bagilah RM100 untuk bagi pada anak dia tu. Bukan bagi kat dia sebab dia memang ada duit. Tapi nak bagi kat anak dia. Dia kata, Ustaz tak payah. Ustaz angkat tangan dan doa kat saya cukup.
Kalau ikut dia layaklah terima, dia bukan tokek kedai tu, kan? Tapi kita pantang orang bagi ya, sambak kiri kanan. Tu kan. Lepas tu kalau minta maaf lah, saya pernah menguruskan untuk asnaf-asnaf zakat. Ada setahun-tahun ni kita bagi nama dia, tapi bila tengok keadaan, bila kita lalu rumah dia tu kan, tengok kereta sampai 7-8 biji, anak-anak dia pun semua dah kaya-kaya belaka gitu gini. Dia pula tu dapat apa nama ni, jualan tanah kerajaan, ambil bahagian buat projek sungai gitu gini sampai 1.2 juta. Tiba-tiba masa kita tarik nama dia, dia datang ke masjid. Datang ke masjid, kenapa nama makcik tak masuk? Saya kata makcik dah kaya raya, tak layak dah. Kan? Itu makcik, tapi zakat makcik kena. Ke situ pula. Jaga-jagalah, itu hak kita. Baik. Jadi ada 3, saya ulang balik. Kesabaran yang wajib, yang pertama tinggal apa yang Allah larang. Sabar, tinggal. Kesabaran yang wajib yang kedua adalah taat di atas perintah Allah. Sabar dalam buat ketaatan, jangan langgar. Dan kesabaran yang ketiga adalah sabar dalam berhadapan dengan musibah, balak bencana dan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kesabaran wajib. Kesabaran yang mandub pula, yang sunat, ya. Adapun sabar yang berada dalam kategori mandub ataupun sunat ialah sabar meninggalkan segala hukum yang makruh. Sabar menjalankan perbuatan yang sunnah dan sabar untuk tidak memberikan orang jahat pembalasan yang sepadan dengan kejahatannya. Ada 3 juga rupanya. Kan? Sabar yang sunat ni apa? Sabar yang sunat adalah tinggal yang makruh. Apa tinggal makruh? Jangan makan bawang putih dan bawang merah dalam waktu berdekatan nak datang ke masjid. Jangan. Kan orang Arab bawang putih dengan bawang merah besar tu dibuat jeruk, kemudian gerap dia makan macam buah apple tu, jadi berbau. Itu makruh. Maksudnya tinggalkan yang tu, maka itu adalah kesabaran yang sunat. Sabar kejap, teringin sangat nak makan jeruk ni. Jeruk bawang merah, jangan. Sabar kejap. Dulu kami belajar di luar Pakistan. Ya, orang di sana lagi. Orang belah sana tomato, cili hijau, cili merah dengan apa bawang ni memang kalau tak ada tak sah makanan. Dia tak sah makanan. Ya. Jadi siapa yang boleh siapa yang merasakan diri dia tu boleh berusaha meninggalkan yang makruh, maka itu sabar yang sunat. Tinggal. Awak dapat pahala. Kalaulah bawang putih dengan bawang merah pun Nabi tak bagi, apatah lagi jering, kerdas dengan petai. Lagilah. Tu. Kampung kami tak panggil kerdas, genuak. Buah genuak orang Kedah panggil. Ya, cukup tu dia punya hancing tu tak tahu nak cakap. Jadi siapa kalau nak makan yang tu bukan tak boleh, tapi jangan makan pada waktu berhampiran nak datang ke masjid. Tu imam makan, la ilaha illallah, dia baca ni kipas tolak pergi ke belakang, makmum pun tahu makan jering rupanya. Kan ya? Baik. Jadi itu sabar tu, sabar di dalam meninggalkan hukum yang makruh. Yang kedua, sabar di dalam melakukan amalan sunat. Tadi amalan fardu kan? Ini amalan sunat. Apa amalan sunat? Jalan kaki ke masjid. Kalaupun dia ada kereta, dia jalan kaki ke masjid dengan syarat rumah dia dekat lah. Kau jangan dah legaut bengkak-bengkak. Kan ya? Tu sunat. Apa lagi sunat? Sesuatu katalah solat fardu. Solat sebelum subuh itu sunat. Solat sebelum zuhur, selepas zuhur itu sunat. Sebelum asar itu ada sunat. Amalan-amalan sunat ini, maka sabar ini, sabar di dalam melakukan amalan sunat adalah sabar yang sunat. Tadi sabar sunat ini meninggalkan yang makruh. Kemudian dan seterusnya, sabar yang sunat ini adalah
sabar untuk tidak memberikan pembalasan jahat ketika orang lain menjahati kita. Orang lain ni dia maki ni 3-4 kilo. Kita tolong timbang aja, cukup. Jangan balas balik timbang tu pada dia. Kalau tengok dalam Quran surah Fussilat, Allah peringatkan kita, hadapilah keburukan itu dengan kebaikan. Dah, tenang aja. Pasangan hidup kita kurang bertanggungjawab, jangan lawan pula. Kalau awak tak pergi kerja, saya pun tak nak masak. Bukan. Contoh, pasangan hidup kita maki hamun, kita lawan maki hamun. Itu tak betul. Itu memang tak betul. Kan ya? Jadi cerita dia adalah sabar di dalam berhadapan dengan orang jahat, yakni balas kebaikan, bukan balas dia dengan kejahatan. Sabar, tenang. Ini sabar yang sunat, tapi susah cakap sebenarnya. Cakap senang, tapi nak buat, ya Allah Ustaz, saya ni geram tak kira dah. Geram tak kira dah. Dia perangai tak senonoh Ustaz. Buah mangga kami depan rumah pun dikutipnya. Kutip pula tu tinggal daun aja, buah semua dikutipnya. Saya baru pindah rumah baru. Rumah yang lama dulu tu, saya tanam pokok mangga depan rumah. Depan rumah lah. Biasa kan kita ada halaman sikit tu kan, di luar pagar rumah teres tu. Depan sikit lah, sebelah dengan TNB punya tiang tu. Tanam letak kosong-kosong itu, tapi dia naik ni lebat. Ada sesekali jadi tu sampai beratus-ratus biji. Beratus-ratus biji. Kemudian masa tak ada buah, tak ada pun orang lalu depan rumah. Ya. Saya pasang CCTV, rumah saya pasang CCTV. Kemudian masa bila ada buah je, CCTV je selalu bunyi tit. Kita tengok, ada orang tit. Ada orang tit. Ada je orang. Lepas tu bila kita nak keluar kuliah maghrib, keluar tengok, patutlah bunyi tit. Buahnya tit. Buahnya tit. Hilang dah. Tu kan. Maka apa kita perlu buat? Hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata Nabi pesan, bila sahabat-sahabat tanya, ya Abu Hurairah, kau tanam pokok nak buat apa lagi? Janggut tu pun tanda besok awak tak sempat makan buah dia. Maksudnya gitu. Kan Abu Hurairah tanam pokok buah ketika dia dah tua. Abu Hurairah meninggal umur 78. Katalah dia tanam umur 75, katakan. Sahabat kata, ya Abu Hurairah, janggut tu dah tua dah. Sempat ke makan? Abu Hurairah kata, Nabi pesan, kalau kita tanam pokok, kita dah mati, orang makan, kita dapat pahala. Orang curi, kita dapat pahala. Burung makan pun, kita dapat pahala. Dah, tenang. Cuma bila kita tanam, jangan anggap pokok tu kita punya. Sebab kita tanam di luar daripada pagar rumah kita. Jadi kalau orang singgah ambil, jangan kata Masya Allah, tapi kata Alhamdulillah. Udah. Jangan marah ke orang. Jangan masuk Facebook maki hamun, buah mangga dia tak ada, dia ambil rumah orang. Gitu kan. Tak. Itu sebab tanah tu bukan tanah kita. Jadi kalaulah orang yang sedemikian, bila dia ambil buah mangga kita, paling tidak kita dapat pahala. Automatik dapat pahala. Kalau mengharapkan kita nak bagi saja-saja, nampak kita tu kedekut. Jadi Allah utuskan, jadilah kecurian. Kenapa? Allah nak bagi pahala. Sama juga ada orang tanya, Ustaz, saya ni adalah duit sikit, kawan-kawan suka minjam, bayarnya tidak. Kan ada orang kata, Ustaz, kalau kawan nak pinjam, nanti kalau tak bagi hilang kawan. Tapi bila dia bagi pinjam, dia yang hilang. Lepas tu dia yang hilang. Maka saya kata mudah je. Ya, kita berhak untuk tuntut dia. Tuntut di dunia ni kita berhak tuntut. Buatlah tuntutan. Kalau tuntutan biasa tak boleh, pergi buat laporan polis, ambil tindakan mahkamah, biro guaman dan sebagainya boleh. Ya, tak ada masalah. Tetapi Nabi pesan, apabila kamu memberi hutang dan ternyata yang berhutang itu susah, nampak memang dia tak layak untuk bayar dah, memang tak mampu, maka kata Nabi, kamu boleh
anggap dia sebagai selesai, atau kurangkan pembayarannya dan sebagainya lah. Kenapa? Kerana Allah kirim siap-siap hutang kita tu jadi dalam syurga Allah Ta'ala dia jadi harta. Sebabkan kita faham bahawa harta di akhirat harus dicari di dunia. Ketika kita hidup, kita kena menghantar siap-siap ke akhirat. Jangan besok dah mati baru nak bawa. Sebab dah mati kita tak sempat nak bawa. Dah mati apa nak bawanya? Kan? Tu kena faham. Okey? Baik, saya ulang balik. Sabar yang sunat itu adalah pertama meninggalkan yang makruh. Sabar yang sunat itu yang kedua adalah menambah amalan sunat. Walaupun sunat buat je, sebab itu sabar je. Sabar yang ketiga, sabar sunat itu adalah dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan gantikan ia dengan kebaikan. Nampak? Jadi kalau kita faham ni, ini dah 6 dah ni. Agak-agak ada tak satu terpalit dengan kita? Contoh, kalau kita pergi tengok sabar yang wajib tadi tu, ada ke tidak kita langgar larangan Allah? Takut? Allah kata jangan buat benda tu haram, maka dia buat juga. Itu bahayalah dengan kita. Ada ke tidak bila sabar untuk melaksanakan kewajipan? Ada ke tidak kita meninggalkan kewajipan? Tu dah tak sabar dah tu. Rosak sabar yang wajib. Kemudian ada ke tidak bila datang ujian kita ni mengeluh-ngeluh? Ya Allah, apa ni? Udah lelaki aku sakit. Aku pula kena buang kerja, anak pula aksiden. Cuba ngantor kat orang lain pula. Tu dia mengeluh-ngeluh tu. Tu ya. Tengok sabar yang sunat, cek balik sabar tu, sabar yang sunat. Ada ke tidak kita meninggalkan makruh atau memang kita makruh dia sentiasa? Ya, bagi orang lelaki, rokok sebahagian besar mengatakan haram, ada lagi yang mengatakan makruh. Sabar je, sabar, tinggalkan rokok tu. Kenapa? Sebab dia tak ada manfaat. Okey. Seterusnya, sabar ke tidak sabar sunat ini, dia buat amalan sunat, sabar je ngaji Quran. Ngaji Quran tak wajib. Kan? Dia sunat dapat pahala. Datang majlis ilmu orang perempuan ni tak wajib. Asal kalau suami dia boleh ngajar, selesai dah. Tak ada masalah. Dan yang ketiga, cek tengok sabar ke tidak kita bila ada orang ngutuk kita, bila orang ngata macam-macam, kita balas macam dia ke atau kita balas dengan kebaikan. Tu kalau kita faham, insya-Allah ramai manusia boleh solat dengan baik, tukar daripada baju kurung pakai jubah. Kadang dia tu nampak Arab lebih daripada orang Arab. Tu kadang-kadang tu kan ramai. Tapi akhlak cukup susah. Kadang pakai jubahnya elok, tudungnya labuh begini-begini, maki orang pun berlabuh jugalah. Ya, akhlak tak elok. Kan? Kadang elok bukan main dengan ustaz ni lembut bila bercakap guna mat arid li sukun. Dengan ustaz lah, tapi dengan laki dia guna qalqalah. Bang hoko boko itu kadang-kadang. Iya sungguh, akhlak adalah nadi utama dalam perjuangan seorang manusia. Bila mana dia mengaku akidahnya itu kukuh dengan Tuhan, maka akhlak ni akan jadi elok. Bila mana dia mengaku bahawa ibadahnya itu sesuai dengan ibadahnya Nabi, maka akhlaknya akan elok. Tapi kalau akhlak dia tak elok, habis. Berapa ramai orang lelaki yang macam kami ni, main maghrib semayang pakai jubah dengan serban, turun kat bawah gudang garam, perak perut. Berapa ramai? Iya sungguh, jubah boleh tahan. Semua orang boleh pakai jubah, kan ya? Tapi akhlak itu sangat-sangat perlu dijaga. Saya selalu tegur orang lelaki, kalaupun tak dapat tinggal rokok, jangan merokok di sekitar masjid dan surau. Ini rumah Allah. Awak pergi pejabat kerajaan tak boleh merokok. Awak pergi ke RNR tak boleh merokok. Awak pergi ke hospital tak boleh merokok. Awak ke masjid boleh merokok. Kan teruk perangai kita. Tapi sebab kita pakai jubah dengan serban, tak perasan, duk perasan kita tu baik. Itu bahaya sangat-sangat. Jadi puan-puan sekalian, kalau suami merokok, pertama ajak dia secara baik, suruh dia berhenti merokok. Satu. Kalaulah tak boleh, pujuk supaya tempat-tempat
rumah Allah tempat mulia, jangan sesekali kita mencabul kemuliaan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan buruk sedemikian. Ya. Okey, baik. Sabar yang ketiga iaitu sabar yang haram hukumnya. Tadi sabar wajib, kedua sabar sunat, yang ketiga sabar yang haram. Sabar yang haram ini mempunyai banyak ragam, banyak bahagian katanya. Antara sabar menahan makan dan minum sehingga binasa tubuh badan. Sabar nak kurus. Orang perempuan nak kurus, kan ya, badan dia nak kurus macam mana kalau makan satu hari 8 kali. Tu orang makan 3 kali, dia 8 kali. Contoh, dia nak kurus punya pasal ni, dia sabar ni, sabar dia apa? Tahan makan, sabar. Sehinggalah dia jatuh pengsan kerana tekanan darah jadi rendah, dia lemah badan ketika itu, haram. Itu ya. Jadi sebab tu bila kita belajar tentang Nabi, ada orang datang, ya Rasulullah, aku tak nak tidur, aku nak tahajud sepanjang malam. Kata Rasulullah, aku tahajud, aku juga tidur, sedangkan aku manusia yang paling baik di sisi Allah. Ada orang datang, ya Rasulullah, aku ini nak puasa, tak nak berbuka-buka, tak nak cuti langsung puasa dia tu. Maka kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling bertakwa, aku juga berpuasa, aku juga cuti. Ada pula orang datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni nak jadi bujang, sentiasa tak nak kahwin, sebab kahwin besok, jaga bini, tak sempat nak pergi semayang tahajud gitu begini. Kan? Rasulullah kata, dah, aku bujang, aku juga kahwin. Maka lakukanlah mengikut kadar kesederhanaan. Udah, gitu. Jangan melampau. Ni kadang perangai-perangai kita ni, Rejab puasa 30 hari, Syakban 30 hari, Ramadan 30 hari. Nabi tak ngajak gitu. Kalau pun awak kuat, kalau kuat, betul-betul kuat, ikut je cara Nabi. Bulan ni buat apa? Kuatkan sedekah. Sedekah. Ini memang bulan anjuran sedekah. Bulan depan Syakban buat apa? Berbanyakkan puasa. Puasa sampai sebanyak mungkin. 15, 16. Dah, puasa sampai penuh, hampir penuh. Jangan puasa 2 hari je. 28 dengan 29 hari-hari Syak. Yang lain puasalah sepenuhnya. Bulan depan patut puasa, masa itulah kenduri banyak. Perangai orang Melayu bulan Syakban, kenduri menyambut Ramadan. Kenduri arwah, katanya arwah nak balik, jadi buat kenduri dulu. Arwah balik bulan Ramadan, banyak kita punya cantik, kepercayaan mengarut. Dah kan? Jadi kalau siapa nak buat kenduri sekarang. Kalau tak ada orang makan, panggil Ustaz Amran. Tu kan. Bulan depan jangan buat kenduri. Okey, baik. Jadi ataupun menahan diri daripada memakan bangkai, meminum darah atau daging khinzir dalam keadaan darurat yang menyebabkan mati. Dia masuk dalam hutan, apa pun tak ada. Yang ada kera je. Kan? Yang ada itu je, benda haram sahaja. Tapi kalau dia tak makan, maka hukumnya dia mati. Maka ketika itu haram dia bersabar, makan je. Tapi jangan pula bila makan dia kata, ish, kalau ada sos ni cicak ke apa ke. Itu tak boleh lah. Tu. Okey, ini faham ya? Satu, kalaulah dia diet sampai dia tidak bertenaga untuk menguruskan keluarga dia. Okey, dia tak bertenaga untuk melayan suami dia. Tak boleh juga. Dia merosakkan seluruh tubuh badan, itu haram. Ataupun ketika kita kelaparan yang amat sangat, dan kalau kita tak makan pada ketika itu kita mati, yang ada situ semua haram belaka. Maka makan je lah, sekadar untuk hidup, dan kemudian kita betulkan kembali. Ada orang kata, Ustaz, kita kalau kena anjing, maka kita kena sama. Kan? Benda haram lah, benda haram. Jadi katakanlah, ini cerita betul sebenarnya. Dia pergi ke Amerika dan daging yang dia anggap bahawa itu daging lembu, rupa-rupanya daging babi. Lalu dia pun makan. Udah selepas 2 bulan baru perasan. Kawan buka cerita,
Kau begitu begini, aku tak pergi kedai ni, daripada dulu aku duduk. Kenapa? Dia kenapa. Bila kenapa saja, rupanya pasti kawan dia bagi tahu bahawa itu daging babi. Maka apa jadinya? Dia hukum, dia kata, Ustaz, kalau kena benda haram maka kita kena sama. Jadi yang kita makan ni macam mana? Maka ada orang kata, ambil air dalam cawan, masukkan tanah, kacau. Merapu sampai begitu. Kacau, minum. Tu sama lah tu. Nasib baik tak mati orang tua tu. Ya Allah, tak ada lah begitu. Taubat je kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Ingat yang pertama, bila kita tahan makan dan minum sehingga tubuh badan kita rosak, maka hukumnya haram. Itu sabar yang haram, tak boleh sabar. Bila kita dalam keadaan hampir kepada kerosakan atau kematian, maka kita kalau ada benda haram, maka boleh makan. Makan. Jangan sabar pada ketika itu. Jika ada orang bertanya, apa pendapatmu mengenai hukum orang yang sabar menahan diri daripada meminta-minta? Teruk dah. Anak dia kalau dibiarkan itu semua bergolek-golek, lemah dah. Dalam keadaan darurat, meminta-minta. Ya? Contohnya, kerja tak nak. Kerja tak nak, itu tak nak, dia minta. Yang tu haram. Tapi dia buat sedaya upaya dia. Tapi tak boleh juga. Maka ada perbezaan pendapat yang mengatakan bahawa hal kesabaran tadi itu hukumnya harus. Kedua, dikata murid Imam Ahmad, hukumnya jaiz, yakni boleh dilakukan. Apa maksudnya? Katakanlah dia itu susah. Susah dia tu, dia bukan tak mula berniaga. 18 kali berniaga, bankrupt. Dia bukan tak pergi jual apa-apa, dapat. Nampak usaha dia dapat. Cuma Allah uji dia tu keras. Keras ujian dia itu menyebabkan keluarga dia susah. Boleh ke tidak dia meminta-minta? Maka jawabannya dibenarkan. Tapi meminta di sini tidak diletakkan hukum wajib. Walaupun ada pendapat mengatakan bahawa dia haram. Ya, ada kata haram meminta-minta. Tak. Ya, kalau ikut murid Imam Ahmad dia kata jaiz. Jaiz kalau kita belajar tajwid, ada jim kecil tu, jaiz. Jaiz maksudnya berhenti boleh, tak berhenti pun boleh. Begitu. Buat boleh, tak buat pun tak apa. Jadi tidaklah ada termasuk dalam hal sabar yang haram. Okey? Dan jika ada yang mengatakan dia takut binasa jika tidak meminta-minta, maka Imam Ahmad berpendapat dia harus yakin tidak akan binasa kerana Allah mendatangkan rezeki baginya. Ada perbahasan. Kalau tiba-tiba dia memang susah sangat, macam mana nak minta ke? Tahan kejap. Tahan kejap. Buat apa? Ulang. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yakin bahawa setiap manusia yang belum sampai sakaratul maut kepadanya, maka Nabi kata adanya rezeki bagi dia. Bila dah mati, kenapa mati? Sebab rezeki dia dah habis. Sebab tu dia dimatikan. Kita kenapa masih hidup? Masih ada rezeki lagi yang Allah susun untuk kita. Jadi sebahagian ulama kata jangan minta dulu. Jangan minta dulu, yakin dan yakin ada rezeki. Okey? Tetapi apabila itu boleh membinasakan, sama ada membinasakan diri kita atau membinasakan keluarga kita, maka dijaizkan, ya, yakni diperbolehkan untuk kita itu minta. Manakala ya murid Imam Ahmad dan murid Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa dalam keadaan darurat seseorang itu wajib meminta-minta. Teruk sangat dah. Ya, keluar dalam Facebook bagi tahu saya sekian. Boleh. Tak ada masalah. Mai ke masjid, jumpa nazim masjid, maka mengadu dengan pihak masjid. Saya selalu pergi mana-mana dekat masjid, saya beritahu dengan AJK masjid, sepatutnya dia sediakan satu tabung kecemasan. Ya, sebab pusat zakat dia buka pukul 8 sampai pukul 5. Tiba-tiba orang tu susah dan kelaparan pada waktu pukul 10 malam. Kalau nak tunggu pukul 8, mati dulu orang tu. Jadi masjid dia main peranan. Sebab dia 24 jam masjid. Dulu ada food bank. Sekarang food pun tak ada, bank pun tak ada. Pergi mana pun tak tahu dah. Ya.
Jadi masjid main peranan untuk jaga ahli qaryah. Sebab tu kadang-kadang kita malu, puan-puan dan tuan-tuan juga malu bila kita pergi ke PJ contohnya, SS2 di PJ. Ya, pihak gereja menyediakan bantuan kecemasan 24 jam. Dia siapa saja mai. Ini kita masjid kadang-kadang orang mai minta. Bukan kata ni dihalau lagi. Tak ada kerja, minta duit saja. Tu. Sepatutnya masjid ni Islamic One Stop Center. Apa saja masalah mai mengadu. Dan nazim masjid atau AJK masjid uruskan apa yang perlu. Saya selalu bagi tahu kepada saya, bukan kata orang lain. Saya di sekolah saya, sekolah tahfiz saya, kami ada tabung untuk kebajikan. Tabung kebajikan, kemiskinan. Bila anak-anak murid kami tak ada pakaian, kami keluarkan tabung tu, kami beli. Bila anak-anak murid kami tak mampu bayar yuran, dan kami gantikan pada itu. Anak-anak murid sakit, bawa ke klinik. Nak tunggu dekat klinik satu Malaysia, nak beratuk itu panjang, dia habis 5-6 kelas tak boleh attend, kita bawa pergi klinik biasa, bayar 100-200 daripada tabung tu. Memang kita buat begitu. Kenapa? Sebab tidak ada manfaat yang lebih baik melainkan kemanfaatan untuk orang lain, dan Allah akan balas sedaya mungkin kepada kita itu. Ya, jadi insya-Allah moga-moga Allah kurniakan kebaikan berpanjangan, dan kita akan ulang balik sabar yang haram hukumnya ini pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Baik, 1-2 minit kalau ada soalan. Hari ini berapa hari bulan? 6. Ada soalan? Tak ada? Okey, tolong doakan saya dan isteri, kami terus ke Greek malam ni. Ada kuliah maghrib di Masjid At-Taqwa, kampung air panas ke mana Greek, ya. Lebih kurang 4,5 jam daripada sini lah, insya-Allah. Ya, seperti mana biasalah, saya setiap kali datang sini saya akan war-warkan sedekah untuk sekolah tahfiz saya. Moga-moga Allah beri kebaikan berpanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingati-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mempertahankan kesabaran ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah di pagi duha ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini ya Allah, himpunkan kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.